Dimuliakan yang dikasihi Tuan Imam Tuan Bilal yang memimpin mengendalikan solat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini. Musi dan seluruh warga jawatan kuasa Qaryah Masjid At-Taqwa, seluruh para jemaah sidang hadirin mukminin, hadirat mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih manjangkan usia kita hingga ke saat ini. Moga-moga Ramadan yang bakal menjelang sekitar 10 hari saja lagi ni bakal menjadi milik kita insya-Allah. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Selawat yang kita usulkan mengharapkan agar kita layak bernaung di bawah syafaat baginda di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, sidang jemaah yang dikasihi, alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama untuk menyambung perbincangan berkenaan khusyuk salat belum sampaikah masanya. Satu persoalan yang ditimbulkan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hati mereka, untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah. Perbincangan ini berkisar bertitik tolak daripada ayat daripada surah Al-Hadid ayat 16 ini. Jadi pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membincangkan beberapa tafakur yang mengajak kita berfikir, bertadabbur tentang hakikat solat kita yang selama ini telah pun kita bangunkan. Ya, solat tanpa khusyuk sampai bila? Itu antara persoalan pertama. Kemudian persoalan kedua kita timbulkan tafakurnya, solat ni untuk apa sebenarnya, dan juga telah pun kita bicarakan apalah artinya solat tanpa khusyuk. Ya, begitulah. Dan kita juga telah memulakan berkenaan dengan bab pertama, pendahuluan maksud dan hakikat khusyuk. Tapi oleh kerana perbincangan itu tak berakhir lagi, saya suka untuk mengulang semula maksud dan hakikat khusyuk bab pertama ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahawa setiap istilah bahasa Arab ini dirujuk dengan hakikat benda itu sendiri. Maka khusyuk itu bila dirujuk dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada 3 perkara. Ya, kata dasar khasya'a, yakhsha'u, khusyu'an itu tak kira dia agama apa pun, asal dia orang Arab, dia akan faham maksudnya 3. Yang pertama, khusyuk akan membawa maksud khudu'an, tunduk. Ya, orang khusyuk mesti tunduk. Sebab tu siapa yang gagal mempamerkan gaya seorang hamba yang khusyuk ketika solat pun memang tak khusyuk. Artinya kalau kepala kita angkat, mendongak, melingas mata ke sini ke sana, memang tak khusyuk. Maka mata dan kepala kena ditundukkan physically. Itu di sudut bahasa. Ya, dan kita telah pun bicarakan betapa dalam Al-Quran Allah gambarkan, ya, bahawa kita nanti di hari akhir akan tunduk semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Allah tanya kepada Nabi kita, wahai Muhammad, bukankah telah datang pada kamu, apakah tidak datang pada kamu cerita tentang hari Al-Ghashiyah itu? Al-Ghashiyah maksudnya hari yang meliputi semua makhluk, semua orang. Tak ada orang tak datang kat sana. Ini gambaran di padang mahsyar ni, semua orang akan dibangkitkan, tak ada seorang pun akan nyorok tertinggal kat dalam kubur, nyorok kat bumi di planet mana pun tak boleh. Sebab hari itu ada nama yang khas, iaitu Al-Ghashiyah. Apa gambaran manusia itu? Allah kata wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah manusia pada hari semuanya khusyuk. Khusyuk itu bukannya feel, tapi dia gambaran kepala yang tunduk. Mufassir menggambarkan betapa wajah-wajah manusia yang khusyuk itu adalah kerana ketundukan kepalanya akur pada realiti hari itu. Ya Allah,
siapalah aku hari ni. Jadi itulah petanda pertama orang khusyuk dalam solat, dia mesti tunduk. Apatah lagi nanti dalam rukuk dan sujud, kita memang dibentuk dan digayakan sebagai orang yang tunduk dengan badan dan tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, khusyuk juga bermaksud sukun, sakinah, tenang. Maka orang khusyuk dia tenang dan tidak banyak bergerak. Sebab tu tak sembahyang kalau terlalu banyak bergerak, dia menafikan khusyuk. Ya. Sebab tu kita dalam mazhab Syafi'i ini pun mendisiplinkan gerakan yang banyak itu, walaupun tidak membatalkan solat, tapi dia perkara yang sangat makruh, menafikan gaya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Sebab tu kita kena tahu juga bahawa di antara sujud sahwi tuntutannya apabila kita buat gerakan yang tidak ada dalam solat. Kenapa dia buat begitu? Sebab itu leka, tanda leka. Di antara 7 perkara yang disunatkan kita sujud sahwi adalah bila mana kita buat gerakan yang tiada dalam solat. Hati-hati. Yalah, memang benda tu tak batal kalau gerakan kecil. Tapi tak pasal-pasal kita buat gerakan contohnya garu ke belakang, ya, atau tambah benda-benda yang lain. Tak ada keperluan. Maka itu bukan gaya orang yang khusyuk. Maka diatur dalam peraturan fiqh salah, ia makruh. Makruh artinya perkara yang Allah tak suka. Yalah, siapa pun tak khusyuk, tak bertumpu dengan yang dia hadap, orang yang dia hadap tu tak suka. Kita pun, orang kalau bercakap dengan kita, dia tak adab kita, dia tak fokus dengan kita, kita tak suka. Itulah khusyuk. Dalam solat seluruh tubuh dituntut untuk tidak bergerak banyak pada beberapa rukun solat. Kita dituntut untuk mengekalkan tama'ninah. Tama'ninah kalau kita perasan maksudnya adalah tenang. Tam'anah, ya, artinya tenang. Kata terbitan dia tama'ninah. Isim, kata pelakunya, isim fa'ilnya adalah mutma'innah. Sakinah dengan mutmainah adik-beradik, bukan orang lah di sudut nama bahasanya, ya. Cuma sakinah ni lebih pada fizikal, pada gambaran bahasa lah. Sukun, dia diam. Baris mati itu kan sukun, sakinah. Mutmainah ni selalu yang dalaman lah disebut, ketenangan dalaman. Maka tamakninah, ya. Sebab tu gerakan solat yang 4 itu, rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara sujud, ya, antara syarat sah rukun itu adalah tamakninah, iaitu berhenti seketika sekadar sempat menyebut subhanallah. Dia sebenarnya walaupun itu syarat sah solat, tapi sebenarnya dia berkait dengan maksud khusyuk. Dan seorang yang solat mesti kena khusyuk. Tuan-tuan tengok ni, dalam badan manusia ni semuanya air 80%. Tumpah pula. Tak kuat. Ya, sebab itu untuk air ni dia tenang dalam satu tempoh, dia perlukan masa. Ya, kita rukuk, zoom, dia goyang. Tengok. Ada benda bergoyang dalam tu. Maka dia perlukan 3 second at least untuk kita menggayakan watak orang tenang. Maka sebab gerakan yang terlalu laju, tak ada ketenangan, maka itu menafikan khusyuk. Sebab khusyuk juga maksudnya diam dan tenang, tidak banyak bergerak, tidak bergoyang. Apatah lagi kalau tuan-tuan sembahyang bergoyang, ya, itu bukan saja tak tenang, bukan tak khusyuk, batal terus kalau dengan anggota yang besar. Sebab menafikan gaya seorang hamba. Khusyuk ni kita sedar diri betapa kita berhadapan dengan Allah. Ini memang buruklah kelaku orang tak sedar diri kan. Seorang yang bila tak sedar berhadapan dengan orang yang sepatut dia hadap, maka dia akan buat benda yang pelik-pelik. Kita tak sedar yang kat depan ni bakal pak mertua. Kita buat mamai, cuba kita sedar, ya, bakal pak mertua kita dulu-dululah, jangan buat hal yang sekarang pula cari pak mertua lagi, kan. Kita dulu macam mana, ya, laki jantan pun duk bersimpuh jadinya. Bamboi sopannya anak terguna ni, sebab bakal pak mertua. Tapi cuba tak sedar, pak mertua tu kat belakang, apa kan jadi? Dengan ngutuk, dengan semua bahasa keluar lah. Sebab tu bahaya. Dan sangat bahaya bila mana seorang hamba dia tak sedar diri, dia berhadap dengan Tuhan dia. Sebab tu orang yang sedar, dia akan tenang. Kalau dia tak tenang pun dia akan menggayakan watak orang tenang.
Itulah dia khusyuk yang kedua. Ya. Yang ketiga, khusyuk juga bermaksud tadhallul, menghina diri. Allahu akbar. Ya, ini yang kadang-kadang bila hilang khusyuk di sudut bahasa, bukan di sudut istilah syarak atau istilah agama kita. Orang yang khusyuk dia mesti ada dalam jiwa dia. Yang ni bentuk dalaman rohani kita. Dia membawa rasa menghina diri. Dia tak boleh rasa selamba atau tak sedar diri. Kita takkanlah sampai membesarkan diri dalam solat, tapi yang banyaknya tak sedar diri. Itu yang paling bahaya. Tak ada bawaan rasa menghina diri bersama ucapan Allahu Akbar. Allah paling besar. Kita kena bawa rasa aku ni kerdil, aku ni kecil, aku ni hina. Baru jadi khusyuk tu. Ya. Solat dimulakan dengan lafaz Allahu Akbar. Allah paling besar. The most greatest kita sebut. Untuk menghadirkan rasa menghina diri. Sengaja lafaz solat itu tidak digunakan lafaz sepatutnya, boleh saja kata Allah Kabir. Itu pun sirah mubalaghah. Ya, Allah Azim. Ya, tapi dipilih dalam solat kalimahnya akbar, sifat Allah itu, supaya terasa spontan. Akbar ni isim fadil, yang paling maksudnya. Afdal, akram, ya. Akbar, asghar, paling kecil. Supaya dia spontan rasa tu. Tapi sayangnya tak masuk-masuk juga. Allah tak besar bersama sebutan Allahu Akbar. Sebab tu rukun itu rukun qauli. Takbiratul ihram ni rukun qauli dan tak boleh dibaca atau disebut tanpa suara. Tak sah. Tak valid sembahyang kita selagi mana tak melafazkan Allahu Akbar. Sebab itu pemula solat. Kalau getar rasa ni tak terbentuk daripada mula solat, maka kita akan gagal khusyuk. Maka tak berlangsunglah janji Allah tu, qad aflahal mu'minun. Sepatutnya dah berjaya dah orang beriman ni. Tapi syarat pertama Allah kata alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bila dia sembahyang dia sedar dia ngadap Tuhan dia. Itu bahasa mudah fahamnya. Ya. Untuk menghadirkan rasa menghina diri sebagai hamba yang datang menghadap Tuhannya di samping membesarkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah. Jadi baiknya kita bila mana kita melafazkan lafaz niat, ialah kita ni dalam mazhab Syafi'i kita kena tahu kenapa kadang-kadang tujuannya disuruh, ya, apa kadang-kadang kita rasa apa Imam Syafi'i buat satu benda yang Nabi tak buat. Ya. Talaffuz bin niat ni, melafazkan niat di dalam solat tak ada sebenarnya, rujukan tak ada, tapi dia diqiyas daripada labbaik Allahu hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Rasulullah pernah sebut melafazkan ketika menuju untuk ke Arafah menaikkan haji. Rasulullah kata aku meniat, ya, aku menyahut suratmu wahai Allah, ya, untuk menaikkan haji. Itu ya Rasulullah pernah juga melafazkan untuk membawa rasa. Tahu tak, kita melafazkan satu sebab apa? Untuk membawa rasa. Dan antara tujuan kita berlafaz niat bukan saja nak buat benda Nabi tak buat. Kita ada kaedah qiyas. Rasulullah pernah buat ketika menaikkan haji. Maka kita lagi berkecamuk dalam dunia hari ini, kita melafazkanlah niat. Tadi baru gaduh dengan bini, datang masjid, ya, nak kat takbir nampak muka bini. Tadi baru bergasak dengan bos, tak puas hati, kan, nak angkat takbir muka dia macam menjelma. Maka kita terpaksa potong. Yang usolli yang kita lakukan adalah kerana sedar diri kita di zaman yang penuh berkecamuk ni. Bukan kita nak lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak. Kita nak cari jalan macam mana sembahyang nak sampai tahap orang berjaya tadi. Sebab kalau sembahyang tak ingat Allah, walaupun dah sebut Allah paling besar, Allah tak besar juga dalam hati, kita tak berjaya. Buktinya memang kita tahu kita tak berjaya pun jadi orang beriman. Dah percaya neraka tapi masih menuju ke sana. Dah percaya syurga tapi tak berjaya juga. Jadi buat perangai Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah tu. Segeralah dapat ampunan Tuhan, segeralah ke syurga. Antaranya wal afina 'anil nas wal kadhimin al ghaidha. Tahan marah, maafkan semua orang. Tak boleh buat. Dah semayang. Tu maksud tak berjaya tu. Jadi kita melafazkan tutup ghafil ni untuk menghina diri. Usalli, aku ni nak semayang, kita pujuk hati kita. Fardal maghribi, semayang ni fardu wajib atas aku. Waktunya pada maghrib, ya, menjelang malam ni aku nak bawa rasa Tuhan, menghamba diri pada Tuhan.
Kita barulah takbir Allahu Akbar, dia dah sedar kita, sebab ya berniat ni maksudnya menyedarkan diri. Berniat tu maksudnya bukan bercakap, menyedarkan diri kita. Kita sedar kenapa kita, sebab tu kalau ulama ya, kalau orang tak faham dia kata apa, belajar qasad ta'arud ta'yin ni menyusahkan orang. Tapi sebenarnya benda tu konten niat yang perlu dihadirkan agar satu di sudut sahnya, yang kedua di sudut hakikat solat tu supaya dijayakan. Sedar kita sembahyang, sedar kita menghadap Allah, kita tahu ni kefarduan yang Allah wajibkan, kerana hubungan langsung kita ingat dia pada dia tu kena diperbaharui pada setiap masa supaya kita kekal jadi hamba dia. Maghrib kita datang lagi, isyak kita solat lagi. Inilah dia khusyuk solat. Perlakuan rukuk dan sujud juga menggayakan maksud menghina diri. Subhanallah. Sayangnya siapa dah sujud tapi tak rasa apa-apa, sebab kita tak buat tahu benda tu pada makhluk, pada ya ruang-ruang kehidupan kita lain, kita tak buat. Mana ada orang sujud pada manusia, ya orang Islam lah, orang agama lain kita tak cerita. Hati dituntut untuk merasakan kesemua kerendahan jiwa ini bersama ucapan dan perlakuan solat tersebut, ya. Sebab tu ucapannya subhana rabbi, maha suci Tuhanku, maha betul kau Tuhan, maha sempurna engkau, tak ada benda yang tak betul, tak ada yang kurang, ya Allah. Tu maksud subhana rabbi. Al-a'la, yang maha tinggi, yang maha agung, aku ni hina, aku ni rendah, ya Allah. Tu feel dia. Wa bihamdih, dan segala pujian, aku puji engkau dalam apa juga keadaan. Itu tak apa, nanti dalam bab 6 kita perhalusi word by word, word by word kalimah solat dan maksud gerakan solat. Sayang kita dah solat, patutnya kita jadi orang-orang yang dah berjiwa hamba bila mana keluar daripada ruang solat. Itu keperluan kehidupan kita. Untuk tenang di dunia, kita kena jadi hamba, baru kita tenang. Siapa jadi tuan? Sebab dia tak boleh jadi tuan, sebab dia bukan tuan. Maka ada hasrat tuan ni, dia nak mengendali, dia nak menguasai, dia nak memiliki. Tapi kita hakikatnya kat dunia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka walaupun kita berjawatan tuan, ada title tuan di apa-apa posisi dalam kehidupan ni, kita tak akan boleh sempurna sebagai tuan. Kalau tak ada jiwa hamba, kita akan kecewa dengan jawatan tuan kita. Kita akan marah-marah, kita akan ya blame sana, blame sini, tak puas hati. Memang itulah manusia, sebab dia tak sempurna, dia tak akan mampu atau memuaskan diri dia sendiri. Tak ada kecukupan. Tapi kalau bersama dengan apa saja posisi yang Allah berikan dalam kehidupan dunia, ada jiwa hamba, dia akan nyaman. Dia akan kembali pada Tuhan. Dia tahu, aku kan manusia, aku kan hamba Allah. Maka apa saja yang Allah berikan ni sebagai ujian, sama ada di tahap tinggi ataupun di tahap rendah. Yang penting aku berjaya sebagai hamba Allah. Soal ya watak-watak yang Allah berikan pada kita hari ini, ni watak-watak dalam lakonan. Realitinya kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang kena melakukan watak dengan baik. Tapi tanpa khusyuk solat, tanpa ingat Allah, kita akan letih hidup kat dunia ni, tuan-tuan. Jelas dari sudut bahasa, khusyuk menggambarkan 3 perkara, iaitu perlakuan ketundukan, berdiam diri dan menghina diri. 2 physically, ya. 1 emosi, 1 feeling. Di sudut bahasa, khusyuk ni tunduk, mata, kepala, ya, badan itu tunduk. Juga tak banyak bergerak. Solat kalau dah banyak bergerak, memang tak gaya solat lah. Sebab tak sedar. Sebab kita kalau berhadapan dengan orang yang sangat kita hormati dan sanjungi, kita akan fokus dan tak banyak bergerak. Depan sultan mana boleh banyak bergerak, ya. Askar-askar berbaris tu depan komander, di mana dia bergerak, bergaru pun tidak. Tapi kalau semayang boleh garu kat belakang macam ni, memang tak batal, tapi tak ada gaya lah. Gitu kan. Tak ada gaya sebagai seorang hamba menghadap Tuhan. Dan satu lagi, menghina diri. Yang ni feeling kita, jiwa kita begitu. Ia dibawa bersama rasa diri hamba yang kerdil, serba kekurangan dan siasa berdosa. Itu pun hakikatnya, hasilnya mata nanti. Jadi bila mana ada 3 perkara ni pun, di sudut bahasa pun siapa berjaya faham khusyuk, ya, tunduk, diam, menghina diri,
maka dia akan solat dengan jiwa yang betul, dengan gaya yang betul. Macam mana? Ya, hasilnya mata, kepala dan seluruh anggota membuktikan bersama hati yang menjadi nakhoda mengemudi semua rasa ini. Ya, inilah gambaran gerak laku setiap insan tatkala berada dalam perasaan sebegini. Bila rasa hina diri, ya, maka kita automatically akan tunduk, akan sopan, akan gerakkan kita halus. Ya, begitulah. Rangkuman 3 maksud asal kalimah ini dapat dilihat pada firman Allah yang pertama tadi dah kita bicarakan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Subhanallah, Allah gambarkan wajah-wajah manusia, ya, kerana dosanya takut. Ialah orang buat salah takut. Kita kena dipanggil, ya, pejabat, guru besar, pengetua ke kerana kesalahan kat sekolah tu, macam mana muka kita? Budak sekarang tak boleh kira lah. Budak sekarang dia tengok cikgu dia jaga mata kat cikgu dia. Kita lah dulu, sebab feel kita tu belum rosak lagi. Hormat dan ta'zim kita pada guru, pada pengetua tu besar. Kalau kena panggil tu memang tunduk gitulah. Itu gambarannya. Sebab apa? Sebab tahu kita bersalah. Maka tolonglah gayakan. Memang kita banyak buat dosa kan sebelum solat. Dalam solat kan kita janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup aku, ya, semuanya sembahyang aku, ibadah-ibadah aku, hidup aku, mati aku untukmu ya Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam. Betul ke tu? Lepas sembahyang betul untuk Tuhan semuanya. Nanti sembahyang zuhur kita sebut lagi, asar kita sebut lagi. Ya. Ketika membincangkan doa iftitah ni, ada ulama yang tak nak baca doa iftitah ni. Sebab takut. Sebab apa takut? Sebab faham, sebab khusyuk ketika solat. Tapi dibahaskan balik, ya, tak boleh kita takut sampai tak baca. Sebab kalau kita bebas, tak ada ikatan, tak ada kerahan, tak ada paksaan, tak ada disiplin, nanti kita makin longgar. Maka pujuk, dan Tuhan kita sangat pengampun. Setiap kali kita datang dengan dosa yang kita ulang pun dia akan ampunkan, asal saja kita tak mensyirikkan Allah. Asal kita saja masih mengatakan la ya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu ucapannya sangat Allah gembira. Dan Rasulullah pun tertawa sebab Allah pun gembira dengan ayat tu. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa ini melainkan Engkau ya Allah. Hamba aku tahu bahawa dia tak ada Tuhan selain aku. Sayyidul istighfar tu kena selalu ulang. Ya. Jadi perasaan tu kena betul. Memang kita selesa berdosa, tapi kalau kita makin khusyuk dalam solat, makin sedar, insya-Allah kita makin memperhalusi solat kita. Ayat kedua, wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dalam surah Taha juga, ya, Allah gambarkan situasi di padang mahsyar juga, bahawa, ya, suara-suara manusia semua akan jadi khusyuk. Apa maksud khusyuk kat suara ni? Artinya tak banyak, tak hingar-bingar, tak bising, ya. Fala tasma'u illa hamsa, dan kamu tak dengar melainkan bisikan-bisikan. Jadi sebenarnya, ya, ayat ni juga bercerita bagaimana gaya orang yang khusyuk. Ya, begitu juga yang dalam solat. Maka bacaan dalam solat nanti sepatutnya dibaca dengan tartil dan dengan nada sebagai seorang hamba. Ya, kita tak boleh baca solat inna salati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu. Itu bukan gaya seorang hamba bercakap dengan Tuhan. Sepatutnya kita sebut Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Itu hams, ya, suara merintih, mendesir perlahan begitu. Bayangkan, ya, ucapan tahiyat yang kita baca tu kadang-kadang tak ada gaya seorang hamba. Tahiyat ni salam penghormatan untuk Allah. Seolah dalam majlis menghadap Allah kita persembahkan salam hormat, at-tahiyatul mubarak. Tapi ramai yang baca tahiyatul mubarak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacaan apa ni? Ya, sebab apa jadi gitu? Sebab tak sedar, sebab tak khusyuk, tak kena tu. Sepatutnya dibaca dengan tartil, kan? Boleh ke menghadap sultan, menghadap agung kita ampun kepada sebuah Fatihah ayat diampun? Kena umban kat luar sana rasanya. Tapi tak pernah nampak lagi orang kat masjid ni kita campak keluar, kan? Walaupun baca lebih ganas pada itu kadang-kadang. Sepatutnya kena sebut ila at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah anta ila. Ya. Begitu maksudnya, ya, sebab suara-suara baiknya Allah Subhanahu ada satu feel dalam ayat ni.
bercerita tentang ada tafsiran dan saya tak ingat dalam tafsir mana yang saya baca. Ya, ayat ni bercerita manusia-manusia di padang mahsyar semuanya berbisik ketakutan, ya, sampai yang mohon ampun, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah selamatkanlah aku, macam manalah aku nasib aku macam ni, semua berbisik-bisik perlahan macam tu. Tapi dalam keadaan ni sebab apa? Manusia takut. Ini feel kedua, dia kena rasa takut juga, gemetar, ya. Tapi di situ Allah masih, patutnya ayat ni ramai mufassir kata wa khasyiatil aswatil qahar, patutnya, ya, semua suara jadi perlahan, takut kepada Tuhan yang maha keras itu. Tapi Tuhan Allah masih memperkenalkan di tempat yang manusia kata pun Rahman. Tuhan yang maha pengasih ini, Allahu Akbar, baiknya Allah. Jadi masih ada rahmat Allah di mana-mana pun. Tapi alangkah baiknya kita menggayakan watak hamba Allah dalam solat sebelum di padang mahsyar. Alangkah baiknya kita gayakan watak seorang hamba yang pernah khusyuk di dunia sebelum khusyuk nanti yang secara terpaksa di padang mahsyar. Yang itu tak ada nilai kehambaan dah. Itu game is over kat situ kan. Fala tasma'u illa hamsa. Maka tidaklah engkau dengar selain bisikan suara yang perlahan berbisik-bisik. Maka gayakan. Nanti kita perhalusilah gaya-gaya seorang, ya, hamba yang bersolat. Dia puncanya satu je, kita tak sedar kita ngada Allah. Ya, memang kita solat, tapi dia hanya ritual harian. Itu yang bahaya tu, bila mana kita anggap ritual, kita datang balik solat ngada Tuhan, lepas tu sembang macam biasa. Sepatutnya ruang kita ngada Allah tu kena dihayati, difahami semua apa yang kita baca. Kita tak boleh lagi beralasan Allah bacaan bahasa Arab, ya, tapi hanya 10 jenis bacaan, 9 jenis bacaan je dalam solat yang kita ulang. Dan kalau dah 30 tahun kita solat, tak sabar, ya, Rabbighfirli warhamni wajburni, tu kita tak tahu lagi maksudnya apa. Apa maksud wajburni, ya? Tu saya petik sampai saya tak masuk bakul cari sedikit maksudnya hari ni. So nanti kita, maksudnya ada benda yang tak wajar berlangsung dalam hidup kita, kita biarkan dan kita tak dapatlah hasilnya. Ya, kita pergi sungai nak ambil air tapi kita bawa raga, kita sauk air, tak dapat apa-apa lah. Atau bawa baldi, bawa timba. Begitu juga sebuah hadis Nabi SAW cerita pasal bahasa tentang khusyuk ini. Nabi kata la khasha'a hadha, ya, la khasha'a jawarihu. Ini Rasulullah sebut bila mana lihat seorang yang semayang tapi tangan dia sibuk usap janggut. Ya. Jadi Rasulullah kata kalaulah hati lelaki ni khusyuk, pasti anggota dia juga akan khusyuk. Jadi hati-hati. Ya, sebab tu gerak tangan jari ni tuan-tuan, memang sebab tu kita bukan nak kata macam mana, kena tengok itilak juga perbahasan fuqaha. Tak boleh kita tengok hadis Nabi menggerakkan jari kita terus nak buat juga, tapi tahu tak feel dia tu apa. Sebab tu gerakkan jari tu bila dia kaji, dia bukan sengaja dia buat, dia spontan bersama rasa hamba yang sedar bercakap dengan Tuhan. Macam orang India bercakap kan, kat telefon pun tangan dia bergerak. Tu sebab apa? Feel dia bercakap. Kat sana lah sana, mana orang tu nampak pun dia cakap kat telefon tapi tangan dia tak berhenti pusing. Jadi at-tahiyatu lillah tu, gerakan itu adalah kerana sedar bercakap dengan Tuhan. Jadi kalau bahasa Arab tahiyat tu tuan-tuan pun tak pernah ambil tahu nak faham, tak usah geraklah jari itu dulu. Tu maksudnya. Saya terus ke situ lah, saya tak nak bahaskan perbahasan fuqaha. Ya, bukan sengaja digerakkan begitu, itu makruh. Gerakan yang banyak, ya, menafikan agak. Okey, seorang yang sedap bercakap dengan seorang, digerakkan tangan tanpa tumpuan. Apa maksudnya? Seorang anak bercakap dengan mak dia pun, dia main tengok tu, yalah mak saya boleh pergilah nanti. Apa maksudnya? Kau tak bertumpu. Sebab itu yang as-salalillah, Allah tadi tekankan assalamualaika, untukmu. Dia respon dengan apa yang dia faham. Anggota kita ni, dia respon dengan apa yang dia faham. Yang mata kita, kening kita berkerut. Sebab apa? Rasa tu. Bukan tak pasal-pasal bawa kelip mata gitu. Tak. Sembahyang bukan satu benda yang bebas. Nak buat apa tak. Dia feel. Khusyuk tu lah feel.
Sebab tu tak boleh tidak, kita kena mengaji berkitab, kita kena mengaji tengok perbahasan. Ya, bukan saya nak katalah sebab di trend hari ni baca Sahih Bukhari, translate sendiri, syarah sendiri, faham sendiri, tak ambil pun pendapat-pendapat fuqaha. Sebab apa? Kita dulu tidak baca trend begitu, sebab kita tahu kemampuan kita di tahap mana. Di sudut bahasa penguasaan Arab pun kita belum ada basic yang kuat. Yalah, sepatutnya kita beradab begitulah. Ya, Nabi pun kata law khasha'a qalbu hadha, kalaulah hati lelaki ni khusyuk, la khasha'at jawarihu, pasti anggota dia akan khusyuk. Jadi gerakan usap janggut di hadapan Tuhan bukan gaya hamba yang khusyuk. Hamba yang khusyuk dia akan tunduk menghadap Tuhan dia. Begitu. Ya. Subhanallah. Kita petiklah hari ini, kita sambung lagi perbincangan berkenaan khusyuk dalam istilah syarak. Okey, kalau di sudut agama kita, khusyuk ni apa pula? Jika di sudut penggunaan kalimat khusyuk pada istilah syarak pula, ia bermaksud kesedaran jiwa apabila berada di hadapan Allah dan berasa diawasi. Dua benda. Ya, di sudut istilah agama, bila sebut khusyuk, seorang itu sedar dia menghadap Allah dan dia sedar Allah tengok dia. Tu. Khusyuk ni senang je nak faham. Kita sedar kita sekarang menghadap kiblat ni menghadap Allah SWT. Ya. Dan kita sedar Allah sedang perhatikan kita. Cukup. Ya, dua ayat ini dah cukup membawa rasa yang sangat kuat. Siapa yang sedar dia diawasi, apa yang akan jadi pada diri dia. Ya, siapa yang duduk dalam satu bilik yang dia sedar ada CCTV yang banyak ataupun 4 sudut tu ada, macam mana gerak dia? Disiplin. Nak bersih pun action jaga. Tapi tak sedar diri macam mana? Bantai lepas je lah. Sebab tu dalam solat, antara adab kita bila nak menguap, apa kita buat? Nabi kata kena tahan semampu kita. Dan kemudian kalau dah tak tahan sangat, tutuplah dengan mulut, dengan tangan. Tapi kalau dah nganga luar-luar sampai bunyi tu apa dia? Depan manusia pun kita tak buat gitu. Nak cerita ni, benda-benda basic ini kadang kita tak sedar. Memang kita dah solat lama, tapi perasaan tak seburuknya solat orang tak khusyuk. Bila tak sedar diri, Allahu Akbar. Antara orang tak sedar diri diawasi, apa akan jadi? Bila mana dalam saf yang sempit, kalau orang tu sedar Allah nak tengok dia, apa dia buat? Dia akan mengalah, tuan-tuan. Tapi kita hari ini bila sempit, kita yang nak besarkan badan, nak selesa, akhirnya ternafilah maksud hikmah solat jemaah. Apa dia maksud hikmah solat jemaah? Kena tahu tujuan disyariatkan solat jemaah apa? Tujuannya untuk memupuk keharmonian dan kesatuan jiwa di antara penduduk sebuah karya. Macam mana orang nak baik kita kalau kita setiap akhir pun kangkang besar-besar, hempit orang lagi. Dia berkait tu benda tu. Betul lah bila Imam Ghazali sebut al-amalu bila ilmin jununun. Beramal ni kalau tak ada ilmu gila ni tuan-tuan. Macam orang gila buat banyak benda tak betul. Ya, wal amalu bila ilmin la yakun, beramal dengan tanpa ilmu nothing, tak ada, tak dikira. Jadi sebab tu kena ada maklumat tentang macam mana nak menjayakan khusyuk dalam solat. Lalu lahirlah rasa hina diri, kerdil, gemetar, takut. Ya, di samping itu ada yang baik kita masih berharap dan tenang. Ya, dan mampu membesarkan Allah Azza wa Jalla. Ia bermula dari dalam hati yang menjiwai salat. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, bahawa khusyuk dalam pantun 2 rangkap bahasa Arab, tapi merangkumi maksud dia. Apa dia? Tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Tadallulul qulub itu merendah atau menghina hati. Li'allamil ghuyub, ya, di hadapan Tuhan yang Maha mengetahui segala yang gaib. Itulah. Ya, sedar diri, rasa diawasi. Itulah khusyuk. Kita banyak tak sedar tu masalahnya. Bila tak sedar kita menghadap Allah, macam-macam benda kita buat dalam solat. Dan Tuhan kita bukan nak tengok yang zahir sahaja. Li'allamil ghuyub, dia tahu benda yang gaib. Dalam hati kita pun dia tahu. Sebab tu tak boleh berbicara, bermonolog benda lain selain pada berbicara dengan Tuhan. Bayangkan kalau bacaan-bacaan solat tu masih kita tak kuasai dan fahami, kita nak kontrol hati macam mana agak-agak? Susah. Ya. Kita nak kontrol TV tapi remote tak ada pada kita, susah. Maka ya, kena pegang dulu.
Solat kita dengan menghayati gerakan dan maksud-maksud bacaan solat kita, barulah kita dapat memahami dan menghayati solat. Antara penjelasan maksud khusyuk yang terbaik daripada Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Salah, antara yang kita rujuk, asas khusyuk ialah kelembutan. Tengok ya, asas khusyuk adalah kelembutan, kelunakan dan ketenangan hati ya, dan ketundukan dan kemesraan jiwa, juga ketundukan dan kemesraan jiwa. Jadi solat ni dia kena mesra dengan Tuhan. Kita ni slogan solat kita silap. Bila mana kita solat selalunya kenapa solat? Ramai kita, yang generasi muda lagi ramai, kenapa solat? Ya, kenapa kita solat? Ya, kalau tak solat kan masuk neraka pula. Ini tak gaya orang mesra. Macam dah Tuhan kita nak campak semua orang tak sembahyang dalam neraka? Tak. Tujuan solat adalah kerana nak memesrakan diri kita sebagai makhluk kepada Al-Khaliq. Dia kan maha baik, dia kan maha pengampun, dia kan maha mengurnia, dia kan maha mengadili, dia kan maha memerhati, maha membela, maha mengadili. Tak cukup ke semua tu untuk kita mesra dengan dia? Kita kalau ada orang baik dengan kita, bagi bantuan pun kita dah mesra dengan dia. Allah bukan saja bagi bantuan ya, bagi segala-galanya, kemudahan, peralatan, kelengkapan, mata, telinga, panca indera ni sebagainya daripada dia. Jadi begitulah kita ya. Jadi begitulah, jadi perasaan seorang hamba ni sepatutnya dengan Tuhan dia bawa asas khusyuk ini, kelembutan, kelunakan, ketenangan. Mana tak tenang? Okey, tenang, kenapa kita kena tenang? Perasan tak kita bila berdampingan dengan mak dan ayah kita waktu kita kecil, kita kan tenang. Ya, seorang suami bila balik ke rumah bersama isteri yang sangat faham dan menyayangi, dia akan tenang. Sebab apa? Sebab dia tahu yang dia dampingi ini adalah orang yang sangat dekat dengan dia. Allah tak dekat dengan kita. Kenapa nak jauh hati dengan Tuhan? Ya, kenapa nak merajuk dengan Tuhan? Tuhan melakukan ketentuan apa pun dalam kita kerana penuh kasih pada kita. Kita pun dah faham banyak kali dengar, kalau ada kesakitan pun sebenarnya mungkin nak hapus dosa supaya kita selamat dari neraka. Patutnya mesra dengan Tuhan. Sembahyang kena menggayakan watak hamba yang mesra. Ya, apabila hati khusyuk akan bersamalah sekalian anggota untuk memaparkan kekhusyukannya. Lantaran semua anggota itu mereka hanya menurut perlakuan hati. Jadi asasnya memang hati kena dibawa untuk sedar ya menghadap Allah dan sedar diawasi. Kita berhenti di sini ya. Kuliah ni dia tak boleh lebih sejam. Kalau lebih sejam dah tak rasa apa nanti ya. Kebas je kaki. Saya pun memang tak akan berkuliah lama dekat mana-mana pun. Yang penting pada saya ada benda yang kita dapat. InsyaAllah pada perenggan ya, asas khusyuk ialah kelembutan tu kita berhenti. Kita petik di sana nanti insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman walhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.